Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-puan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-puan ya, yang mana ini merupakan siri kita yang ke-38. Insya-Allah pagi ini kita akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan kitab warna pink kita ini ya. Kitab warna pink, warna merah jambu ini, berkenaan dengan latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran, insya-Allah tuan-puan ya. Baik. Okey, jadi pagi ini sudah ada beberapa peserta yang menuliskan di ruangan komen. Ada Puan Maslina, kemudian ada Puan Nurziani, kemudian ada Puan Nurmadiah juga. Okey, kepada tuan-puan yang sudah berada di dalam Facebook kita, tulis dulu di ruangan komen suara saya clear ke tak clear. Itu yang paling penting, silakan. Suara saya clear ke tak clear tuan-puan? Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Suara clear ke tak clear, jelas ke tak jelas, tuliskan di ruangan komen, sila. Pastikan dulu, silakan tuan-puan. Clear ke tak clear? Jelas ya? Okey, baik. Terbaik. Mantap. Jelas dari Seremban. Puan Normadiah kata dari Seremban ya. Kalau tuan-puan nak tuliskan dari mana tuan-puan, silakan. Okey ya. Baik, ada Puan Suhaizan. Kemudian Puan Wan Nurul, Puan Normadiah, Puan Nurziani, Puan Enna Rasid, Puan Masdina, Puan Noraziah. Kemudian Puan Normadiah. Okey. Baik, ada Puan Salamwati. Okey. SBN tu apa Puan Sarwati? Sabak berenam ke? Okey, dari Kedah ya. Okey, baik, terbaik tuan-puan. Okey. Kita mula kelas kita. Kalau semuanya cantik, jelas ya, kita mula dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Okey, baik tuan-puan. Oh, dari Seremban ya. SBN tu Seremban. Saya kira sebab berenam. Okey. Baik, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada semua peserta. Selamat datang di dalam kelas kita pagi ini. Pagi ini kita masuk latihan yang baru lagi. Kita masuk muka surat yang ke-20. Bagi tuan-puan yang punya buku warna pink ni, ya, buka muka surat yang ke-20. Okey, boleh tuan-puan ya? Tulis di ruangan komen, dah sedia ke belum? Silakan. Dah sedia ke belum? Tuliskan. Puan Esah dari Penang ya. Oh, jauh Puan Esah ya. Dari Penang. Okey, baik. Dah sedia? Boleh ya?
Okey, bagi tuan-puan yang nak order kitab ni, order terus kepada admin. Ya. Dia ada 3 kitab RM90 ya. 3 kitab RM90. Maknanya satu kitab 30 lah. Okey. Dah sedia ya? Okey, mantap, terbaik. Baik, kita masih bercerita kata dasar. Ustaz, sampai bila kita bercerita kata dasar ni? Sampai bila-bila? Kenapa? Sebab memang matlamat ataupun tujuan daripada kitab ini, ya memang kita untuk menguasai kata dasarnya. Untuk kita mengetahui perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran tu, kalimahnya, kata dasarnya apa? Supaya tuan-puan tahu maknanya, tahu artinya. Kenapa artinya begini? Kenapa begitu? Supaya tuan-puan bolehlah mentranslatekan, menterjemahkan Al-Quran walaupun tak sepenuhnya. Boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Okey, ada Tuan Abdul Halim. Dah lama tak ikut live. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita masuk muka surat ke-20. Nah, di muka surat yang ke-20 ini disebutkan kata dasarnya. Okey, kata dasarnya itu ialah fa. Hurufnya fa. Kemudian ada sin, ada dal. Sebab kan kata dasar memang 3 huruf lah. Fa, sin dan juga dal. Okey, fokus tuan-puan ya. Baik. Tulisan saya nampak ya? Okey, baik. Nah, ayatnya pada surah Al-Baqarah, wa idza. Okey ya, wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum. Okey, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. La tufsidu fil ard. Okey, la tufsidu fil ard. Nah, ini dalam alhamdulillah. Okey, ini dari surah Al-Baqarah. Okay. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Okey, sekarang tuan-puan tengok. Fokus tuan-puan. Baik, perhati betul-betul. Okey. Nah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Okey, terus saja saya tanyakan kepada tuan-puan. Daripada ayat ini yang tuan-puan sudah jawab kat rumah atau tuan-puan baru nak jawab pada pagi ini, cuba tuan-puan tulis di ruangan komen. Mana perkataan yang kata dasarnya fa, sin dan dal? Tulis di ruangan komen. Silakan. Mana dia tuan-puan? Fa, sin dan dal. Tulis di ruangan komen silakan. Fa, sin, dal. Fa, sin, dal. Okey, silakan. Okey, tuliskan sila. Fa, sin, dal tuan-puan. Jawab, silakan. Lambat-lambat, pelan-pelan saja, tak perlu laju-laju. Okey, boleh ya? Mana dia tuan-puan? Mana dia? Yelah, semua akan jawab mana? Tufsidu. La tufsidu fil ard. Tufsidu ni lah. Nah, makanya okey, sekarang kerja kita ialah kita cari tahu tufsidu tu. Okey, kita keluarkan dia. Cuba kita nak huraikan. Tufsidu. Okey, pertama kali saya nak tanyakan kepada tuan-puan. Kalau tuan-puan kata tufsidu ialah perkataan, kata dasarnya fa, sin dan dal, tulis di ruangan komen. Tufsidu ini perkataan apa? Fa'al ke? Fa'alnya madi, mudhari, amar ke? Atau isim ke? Jamak muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Atau apa? Tulis di ruang komen. Jawab itu dulu, silakan. Tuan Abdul Kadir, okey. Tuan Abdul Kadir di sini hanya tertulis tufsidu saja, Tuan Abdul Kadir, tanpa huruf nun. Nanti kita cari tahu sebabnya, silakan. Okey, tulis dulu. Dia perkataan apa? Ya, dia perkataan fa'al mudhari. Dia perkataan fa'al mudhari. Nah, okey.
Fa'al mudhari' lah. Nah, kalau dia perkataan fa'al mudhari', maka kita tengok huruf-huruf tambahannya lah. Okey, sekarang tuan-puan fokus. Okey. Kita tengok huruf tambahan. Apa huruf tambahannya? Ada ta di depan. Kenapa ta huruf tambahan? Ya sebab memang fa'al mudhari' itu mesti diawali dengan huruf tambahan. Mesti diawali dengan anayata. Nah, ini ta sekarang. Maka ta huruf tambahan. Okey. Kemudian waw mati dan alif. Waw mati di hujung itu tambahan juga. Nah, waw mati itu tambahan juga. Nah, okey, waw mati ini tambahan juga. Okey ya, boleh tuan-puan ya. Waw mati ini tambahan. Dapatlah dia fa, sin dan juga dal. Nah, soalan saya kepada tuan-puan, mudah saja. Kalau mudhari'nya tufsidu, kita buang wawnya ya, kita jadikan dia 4 huruf saja. Kalau mudhari'nya tufsidu, kita perbanyak kosakata kita lagi. Kalau mudhari'nya tufsidu, madinya apa? Tulis. Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Kalau mudhari'nya tufsidu, madinya apa? Sila. Jawab tuan-puan, silakan. Madinya apa? Okey, ada yang menjawab fasada. Ada yang menjawab afsada. Okey, ya, berbeza dah. Berbeza dah pandangan kita. Okey ya. Berbeza pandangan dah. Okey, sekejap tuan-puan ya. Okey. Ada yang menjawab fasada. Okey. Ada yang menjawab afsada. Okey. Nah, sekarang kita tengok. Oh, ada perbezaan pandangan. Ada perbezaan pandangan. Okey, sekarang kita tengok tuan-puan. Fokus, tengok ya, fokus betul-betul. Muka surat ke 162 kalau tuan-puan punya kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Maka buka muka surat 162, fa, sin dan juga dal. Kita nak menyelesaikan masalah kita sekarang ni. Okey. Apa dia? Di muka surat itu, fasada dan afsada, dua-dua ada. Ada dua-dua. Kita selesaikan masalah. Kalau fasada, itu artinya rosak. Kalau afsada, itu artinya berbuat rosak, berbuat kerosakan. Berbuat kerosakan atau merosakkan. Okey. Kalau fasada, rosak saja. Kalau fasada, rosak saja. Kalau afsada, berbuat kerosakan. Okey, sekarang kita tengok mudhari'nya tuan-puan. Fasada, kalau kita tengok di kamus, sebab dia 3 huruf, kita mesti tengok kamus mudhari'nya. Fasada, mudhari'nya yufsidu. Fasada itu mudhari'nya yufsidu. Sekarang soalan saya. Kalau wazan madinya afsada, maknanya dia af'ala lah. Af'ala. Af'ala. Af'ala mudhari'nya apa tuan-puan? Tulis di ruang komen. Af'ala mudhari'nya apa? Itu tak perlu tengok kamus, kita boleh tahu. Sebab dia wazan-wazan yang sudah ditetapkan. Kalau madinya af'ala, maka mudhari'nya apa? Tuliskan. Silakan. Tulis. Ada tu di kitab kita dah belajar. Kalau fi'il madinya af'ala, mudhari'nya mesti yuf'ilu juga. Mesti yuf'ilu, tak boleh lain.
Tak boleh lain. Kalau madinya af'ala, mudhari'nya pasti yuf'ilu. Okey. Okey ya? Boleh tuan-tuan ya? Maknanya afsada mudhari'nya juga yufsidu. Afsada mudhari'nya juga yufsidu. Okey? Yufsidu. Af'ala yuf'ilu. Afsada yufsidu. Sama-sama yufsidu. Cuma apa bezanya? Kalau madinya fasada, itu terjemahannya rosak. Rosak saja. Buku telah rosak. Meja telah rosak. Itu fasada. Kalau afsada, berbuat kerosakan. Dia merosakkan buku. Itu maksudnya. Kami merosakkan tanaman. Itu afsada tu. Sekarang, barulah kita tengok di sini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. La tufsidu fil ard. Okey, sekarang kita sesuaikan dengan ayat untuk mengetahui madinya mana yang betul. Fasada atau afsada. Sekarang kita tengok. Wa iza, dan apabila qila, dikatakan lahum, kepada mereka. Okey, wa iza qila lahum, apabila dikatakan lahum, kepada mereka. La tufsidu. La di sini la tidak atau la jangan. Tulis di ruang komen. La di sini la tidak atau la jangan. Tulis tuan-puan. Sila. Semua ada alasannya nanti. Untuk kita mendapatkan jawapan, cari tahu sampai dapat. Silakan. La tidak atau la jangan? La jangan. La jangan. Kenapa la jangan tuan-puan? Ya sebab memang fa'al mudhari' di sini majzum. Nampak tak tulisan saya tuan-puan? La-nya majzum. Okey, sekejap ya. Bukan tidak, tapi jangan. Sebab la di sini fa'al mudhari'nya majzum. Tanda majzumnya apa? Tanda majzumnya tuliskan. Tanda dia majzum apa? Kenapa majzum? Tandanya apa? La tufsidu. Tanda majzumnya? Tanda majzum, tanda dia majzum? Ya, tanda dia majzum itu nunnya tak ada. Sebenarnya asalnya ada nunnya ni. Asalnya ada. Cuma nunnya, kerana nunnya tak ada, kita cari tahu sebabnya kenapa tak ada. Oh, ada la di sini. La-nya la nahi, la tarjamahannya jangan, melarang. Maka ini majzum. Okey, boleh ya? Atau baris mati. Majzum. Hazaf nun. Okey. Nampaknya yang ikut kelas ni dah pandai semua. Para master semua nampak. Okey ya. Sukun pada huruf akhir. Okey, betul. Boleh juga Tuan Abdul Kadir. Cuma yang lebih tepatnya hazaf nunnya. Sebab ada beberapa fa'al mudhari' yang majzumnya itu dengan cara hazafkan nun. Okey, dah sekarang. Nah, maknanya jangan. Jangan tufsidu fil ardi, atas muka bumi. Soalan kita mana yang sesuai agak-agaknya? Apabila dikatakan kepada mereka, jangan rosak di atas muka bumi, atau jangan berbuat kerosakan di atas muka bumi. Tulis di ruang komen. Jangan rosak atau jangan berbuat kerosakan? Mana yang betul kira-kira? Jangan rosak atau jangan berbuat kerosakan? Mana yang betul? Sila tulis tuan-puan. Mana yang betul? Itu. Jangan kamu merosakkan. Jangan kamu berbuat kerosakan. Itu yang betul. Maknanya,
Tufsidu kalau ditanya fi'il madinya apa, tuan-puan wajib jawab afsada. Tak boleh fasada. Coba tak sesuai memang. Dalam ayat ini dalam ayat ini tak sesuai kalau fasada fi'il madi. Fi'il madinya mesti afsada. Okey. Faham tu ya? Faham tu ya? Kenapa fi'il madinya afsada? Sebab memang mudhari'nya kalau afsada yufsidu juga sama. Tufsidu, yufsidu sama. Cuma diganti huruf depannya aja. Fasada yufsidu juga. Oh, sama sekarang antara fasada dengan afsada. Maka kalau sama, kita cari tahulah terjemahannya mana yang lebih sesuai. Boleh ya? Tulis di ruangan komen. Faham ke tidak? Tuliskan. Silakan. Jadi kalau ditanya tufsidu ini, ya madinya mesti afsada tuan. Tak boleh fasada. Walaupun fasada juga mudhari'nya yufsidu. Tapi dalam ayat dia tak sesuai. Okey. Faham ya? Sebab fi'il madi itu dia wazannya banyak juga. Ada fa'ala, af'ala, tafa'ala, ada tafa'ala, fa'ala. Okey. Okey ya. Kalau ada yang menjawab madinya fa'ala Ustaz. Oh, itu tak sesuai lah. Kalau yang menjawab madinya fa'ala, dia ikut wazan fa'ala, jadinya fassada. Oh, itu tak sesuai. Sebab kalau madinya fassada, pastilah mudhari'nya yufassidu. Fa'ala yufa'ilu. Fassada yufassidu. Tak sesuai lah dengan ayat kita. Okey. Puan Suhaizan masih samar-samar lagi Ustaz. Tak apa Puan Suhaizan. Yang penting ada nampak sikit tu. Ada yang nak ditanyakan, silakan Puan Suhaizan atau tuan-puan yang lain. Sambil saya padam yang ini ya. Okey, jadi ini dan apabila qila tu dikatakan fa'il majhulnya daripada qala. Lahum, kepada mereka, la tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat kerosakan di atas muka bumi. Saya padam ya. Okey. Okey. Ada yang nak ditanyakan? Silakan. Kita tak perlu banyak-banyak teman-teman. Yang penting clear. Jelas sampai detail-detailnya jelas. Okay. Okay. Kenapa mesti dicari tahu fi'il madinya Ustaz? Kan ada juga yang faham, yang kurang faham kan. Kenapa mesti dicari tahu fi'il madi? Sebab terjemahan itu asalnya dari fi'il madi. Itu saya katakan. Okey. Okey, boleh ya? Nah, sekarang kita teruskan ayat kita. Okey. Nah, kulu washrabu. Kulu washrabu. Kulu washrabu. Okey, sekejap tuan-tuan. Kulu washrabu. Okey, kulu washrabu. Min rizqillah. Min rizqillah. Min rizqillahi. Okay. Min rizqillah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala ta'thaw. Wala ta'thaw. Okay. Wala ta'thaw fil ardi. Fil ardi. Fil ardi mufsidin. Fil ardi mufsidin. Okey. Ini ayat surah Al-Baqarah juga tuan-tuan. Ya, surah Al-Baqarah juga. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Tulis di ruangan komen. Dari ayat ini, mana perkataan yang ikut kata dasarnya fasada? Tulis di ruang komen. Silakan. Sila tuliskan. Tulis silakan. Jawab tuan-puan sila.
Sila tulis di ruangan komen. Mana dia? Sila tulis tuan puan, silakan. Jawab silakan. Boleh? Boleh tuan puan ya? Okey, semua jawab mufsidin. Semua jawab mufsidin. Okey. Semua jawab mufsidin. Okey. Kejap tunggu, fokus ya. Nah, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Mufsidin lah, Ustaz. Okey, mufsidin. Kita keluarkan perkataan mufsidin. Mufsidin. Okey. Okey ya. Nah, dari ayat ini memang mufsidin lah yang paling sesuai, yang ada fasadanya. Okey ya, mufsidin. Nah. Okey. Okey. Nah, kerja kita sekarang ialah kena dari mana asal mufsidin? Dia perkataan apa ni? Kenapa boleh jadi mufsidin? Tadi jadi tufsidu, sekarang jadi mufsidin pula. Okey. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Ada mim di depan. Ini menjadi tanda juga ni tuan-tuan. Kalau kita nak teka dia perkataan apa, dia ada mim di depan. Okey, dia ada mim di depan ya. Nah, kalau ada ya nun di hujung, ya nun ataupun waw nun, ya nun. Di depan mim, di hujungnya ada ya nun. Kalau ya nun di hujung, ini tanda dia perkataan apa? Jamak muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Ataupun fa'il mudhari' ke? Atau fa'il madi ke? Tulis di ruang komen. Silakan. Nah, sila jawab tuan-puan. Mufsidin tu perkataan apa tu? Kalau ada ya nun di hujung ni, sila. Itu sebagai tanda apa tu? Silakan. Silakan. Perkataan apa? Ya, mantap, luar biasa, luar biasa. Semua jawab, okey. Puan Esah jawab fa'il mudhari'. Okey juga. Boleh jadi juga. Sebab fa'il mudhari' ada juga ya nun di hujung. Ada juga tuan-tuan. Tapi banyak yang menjawab jamak muzakkar salim. Banyak yang menjawab jamak muzakkar salim. Kenapa kita tak jawab dia fa'il mudhari' walaupun jawapannya ada kemungkinan fa'il mudhari'? Kenapa? Sebab di depannya tak ada a, na, ya, ta. Itu saja. Boleh jadi juga jawapannya fa'il mudhari', tapi kita pastikan ini tak mungkin fa'il mudhari'. Sebab fa'il mudhari' itu diawali dengan harfun, ialah haraf mudhara'ahnya. Huruf-huruf wajib fa'il mudhari'nya. A, na, ya, ta. Ini kan tak ada ni. Maka tak mungkin fa'il mudhari'. Maka dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey? Kalau dia jamak muzakkar salim bermakna ya nun ini huruf tambahan. Ditambahkan. Jadinya mufsidu. Mufsidu. Mufsidu lah. Okey, jadilah dia mufsidu. Okey. Nah, mufsidu ini tuan-puan, okey, mufsidu kalau kita ikutkan dia muf'idu. Muf'il. Muf'il ini wazan apa ni? Sigatnya, isimnya isim apa tu? Isim maf'ul ke? Isim fa'il ke? Sifah musyabbahah ke? Atau apa? Tulis di ruang komen. Jawab tuan-tuan. Muf'il. Mufsid. Muf'il. Isim maf'ul ke? Isim fa'il ke? Sirah mubalaghah ke? Sifat musyabbahah ke? Atau masdar ke? Apa? Tu dia. Tu dia.
Okey. Boleh tuan-puan ya? Dia isim fa'il. Dia sigatnya apa? Dia isim fa'il. Mantap. Isim fa'il nih. Isim fa'il. Kalau dia isim fa'il, cuba kita cari tahu kata fi'il madinya asalnya apa? Tuliskan. Kalau isim fa'ilnya mufsidu, itu fi'il madinya apa tuan-puan? Dia asalnya dari fi'il madi semua. Fi'il madinya apa? Tuliskan. Kalau isim fa'ilnya mufsidu, muf'ilun, mufsidu, maka fi'il madinya apa? tulis sila. Fi'il madinya apa? Ya. Wajib fi'il madinya afsada. Tak boleh yang lain. Wajib fi'il madinya afsada. Fasada tak boleh kok. Tak boleh. Kalau fasada madinya, kalau tuan-puan jawab madinya fasada, itu isim fa'ilnya fasidun. Mesti macam tu. Yang rosak, fasid. Kalau madinya fasada, isim fa'ilnya fasidun. Tapi kalau fi'il madinya afsada, isim fa'il dari afsada ialah mufsidun. Tu dia. Sebab dia ikut aturannya. Bahasa Arab dia ada aturan bahasa, ada aturan perkataan. Diatur dengan wazan-wazan yang sesuai. Okey, boleh ya? Jadi madinya afsada, afsada itu berbuat kerosakan atau merosakkan. Nah, kalau mufsidu maknanya yang dirosakkan ke atau yang berbuat kerosakan? Tuliskan. Jawab mufsidu itu terjemahannya yang dirosakkan atau yang merosakkan. Berbuat kerosakan. Jawab tuan-tuan. Silakan. Yang dirosakkan ke terjemahannya atau yang berbuat kerosakan atau yang merosakkan? Ya, yang berbuat kerosakan, yang membuat kerosakan. Kenapa? Sebab dia isim fa'il. Nah, begitulah kita menterjemahkan. Tak boleh suka hati kita, tuan-tuan. Tak boleh. Puan Normadiah. Puan Normadiah, tak boleh yang dirosakkan terjemahnya, tak boleh. Kalau Puan Normadiah jawab yang dirosakkan, itu isim maf'ul, bukan isim fa'il. Isim fa'il itu terjemahannya pasti yang berbuat. Yang merosakkan, yang melihat, yang mendengar. Tu dia. Bukan yang kalau yang dirosakkan isim maf'ul tu. Sekarang kita isim fa'il. Okey. Boleh ya? Nah, baik, sekarang kita tengok. Kita tengok terjemahannya ya. Cuba kita terjemahkan satu-satu. Okey. Kulu. Kulu ini fa'il amar. Makanlah. Makanlah kamu semua. Kulu. Washrabu. Fa'il amar juga. Minumlah. Daripada syariba, yashrabu. Ishrabu. Fa'il amar. Ishrabu. Makan dan minumlah kamu mir rizqillah. Daripada ya rezeki yang Allah berikanlah. Okey ya, baik. Jadi rezeki yang telah diberikan Allah. Wala ta'thaw. Nah, ini juga dihazafkan nunnya. Fa'il mudhari', nunnya hazaf. Maka la ini la jangan, la nahi. Bukan tidak ya, jangan. Wala ta'thaw, dan janganlah kamu berkeliaran fil ardi, di atas muka bumi, mufsidin, dengan cara berbuat kerosakan. Okey ya, boleh ya. Okey, baik.
fil ardi mufsidin. Okay. Wala ta'thaw, dan janganlah kamu berkeliaran, merata-rata, fil ardi, di atas muka bumi, mufsidin, dengan cara berbuat kerosakan. Boleh tuan-puan ya? Soalan saya ialah satu saja. Satu saja tuan-puan. Mufsidin ini tuan-puan jamak muzakkar salim. Betul ya? Jamak muzakkar salim. Maknanya ramailah yang berbuat kerosakan ni, ramai ni. Dengan cara berbuat kerosakan yang dituju ramai. Kenapa yang dituju ramai? Tulis di ruang komen. Sila. Kenapa ramai di sini? Kenapa tak mufsid saja? Kenapa mufsidin? Kenapa mesti ramai? Sila. Sila. Kira-kira apa jawapan? Jawapannya, soalannya memeningkan sikit. Silakan tuan-tuan. Sila, tuliskan. Terbaik Tuan Muhammad Syahmi. Sebenarnya simple saja. Ya, mufsidin ramai kerana umat ramai. Okey. Ya, sebab dari awal memang sudah ramai dah. Dari awal ayat memang dah ramai dah. Kulu itu yang disuruh makan bukan seorang, ramai. Ada waw jamak tu. Makanlah. Washrobu, ada lagi waw jamak. Dan minumlah kamu semua. Ramai ya. Min rizqillah, daripada rezeki yang telah Allah berikan. Wala ta'saw, dan jangan kamu berkeliaran. Yang dilarang pun ramai. Okey ya. Fil ardi mufsidin, di atas muka bumi dengan berbuat kerosakan. Makanya dia ikut ramai juga. Makanya dia ikut juga ramai. Boleh ya? Mantap, terbaik, luar biasa. Okey, tulis di ruangan komen. Dah jelas ke belum? Jadi tuan-puan, setiap perkataan itu pasti ada alasannya kenapa dibuat begitu. Macam ini, mufsid ini. Kenapa tiba-tiba perkataannya mufsid? Ya, itu maknanya, oh dia ikut wazan muf'il. Maknanya isim fa'il. Kalau fa'il madinya af'ala, maka isim fa'ilnya muf'il. Okey, begitu dia. Dan ini semua memang tak serta-merta kita pandai tu. Memang tak serta-merta. Memang perlu latih. Serius, memang perlu berlatih kita. Ulang-ulang, belek-belek kitab tu. Kitab warna hijau ni tuan-puan. Ya? Di kitab ni kan ada ni. Yang kaedah terpilih ni. Ini dia. Misalnya muka surat 38. Ini isim fa'il ni semua sini. Okey, belek-belek kan. Memang perlu usaha kita tuan-tuan. Ya, okey, baik. Puan Esa, soalan Ustaz mencabar. Yalah sebab peserta saya ni dah pandai nampaknya. Serta saya pandai-pandai semua nampak. Okey. Baik. Kita teruskan ya. Okey. Kita ambil perkataan lain lagi. Tak fasadah lagi, yang lain lagi. Okey. Nah, kita ambil kataba. Okey, kita ambil lagi kataba. Yang lain-lain yang saya tak buat, tuan-puan boleh buat kat rumah sendiri. Okey? Tak perlu tunggu saya tuan-puan. Tuan-puan boleh buat kat rumah sendiri. Yang saya tak huraikan ayatnya. Okay. Boleh ya? Kalau buntu-buntu sikit, tengok kitab. Pilih kitab. Okey, sekarang kita teruskan. Puan Salma, nampak mudah tapi susah sebenarnya. Betul Puan Salma, tapi sebenarnya kita boleh. Walaupun susah, dia boleh. Maksudnya jalan keluarnya ada. Cuma menemukan jalan keluar tu perlu usahalah. Okay, ya, Puan Salma. Puan Umi Kalsum, merangkak-rangkak lagi Ustaz. Tak apa. Okey. Okey, tak apa dah. Sekarang kita tengok lagi. Okey. Kataba. Maknanya dia kataba lah. Okey, 3 huruf. Okey. Nah, kita ambil ayat yang ketiga. Yang
yang akan kita dengar selalu sentiasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum asyam. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Okay. Baik. Tulis di ruangan komen silakan. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dari ayat ini ada tak perkataan kata dasarnya kataba? Tulis. Silakan. Tuliskan sila. Jawab tuan-tuan. Enjoy saja, tak perlu stres sangat. InsyaAllah boleh. Kita belajar enjoy saja. Mana dia? Okey, sila jawab tuan-tuan. Ya, betul lah. Okey. Kita tengok ya di kataba ya. Jawab dulu tuan-tuan sambil-sambil saya tengok kata dasarnya ya. Kata dasar daripada kataba. Okey. Baik. Ada ya? Kutiba. Yang lain tak mungkin. Ya harfun nida. Haraf panggilan menyeru ya. Ayyuhalladzina tak mungkin. Amanu tak ada. Alaikum tidak. Asyam puasa tidak. Okey. Tak ada. Kutiba ni lah. Kutiba ni lah. Okey, sekejap. Kutiba. Sudahkah kutiba 3 huruf? Sudah. Ini senang ni. Tak susah. Sudahkah kutiba 3 huruf? Sudah. Dah sesuai dah. Kataba. Kutiba. Nah, ketika tuan-puan rujuk di kamus kata dasar, tidak akan pernah tuan-puan jumpai kutiba ni. Tak akan ada. Muka surat 174. Tuan-puan tengok. Kaftaba ada fi'il madinya kataba. Kataba. Itu madinya tuan-puan kataba. Okey? Kataba itu ya mudhari'nya yaktubu. Kataba yaktubu. Itu terjemahannya menulis atau mewajibkan. Mewajibkan. Ada tak kutiba? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Maka, perlu kita cari tahu alasannya. Kenapa boleh jadi begitu? Kataba yang ada dalam kitab ni, kenapa di sini kutiba ya? Apa yang bezanya? Di awalnya dhammah, tanya kasrah. Kalau dalam kitab fi'il madi kataba, sekarang kutiba. Kira-kira apa alasannya? Tulis di ruang komen. Silakan. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Kenapa? Jawab. Sila tuan-tuan. Jawab. Kenapa? Kenapa tiba-tiba ada kutiba? Kenapa tak kataba? Itu dia. Kenapa dia jadi kutiba dalam bahasa Arab? Dia disebut fi'il majhul. Kalau tu buat ikut kelas saya dari awal ni, insyaAllah faham. Majhul. Dia fi'il majhul. Atau pasif. Bukan aktif, tapi pasif.
Okay, dia majhul. Okey, kalau madinya majhul, ini terjemahannya telah mewajibkan atau telah diwajibkan. Tulis. Sila, tulis tuan-puan, silakan. Telah mewajibkan atau telah diwajibkan. Sila. Silakan, tuliskan, sila. Telah mewajibkan atau telah diwajibkan. Telah diwajibkan. Kenapa terjemahannya mesti telah diwajibkan? Ya sebab dia majhul. Majhul tak boleh terjemahannya telah mewajibkan. Itu maklum tu. Itu aktif tu. Kalau majhul pasif mesti diwajibkan. Nah, makanya telah diwajibkan terjemahannya. Telah diwajibkan. Selesai. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Ya, amanu, kutiba alaikum asyam. Telah diwajibkan alaikum, atas kamu, alaikum, atas diri kamu, asyam. Asyam ini puasa. Soma yasumu. Soma itu puasa lah. Asyam. Okey ya, telah diwajibkan atas kamu puasa. Bukan telah mewajibkan atas kamu puasa, bukan. Telah diwajibkan. Tahu kenapa alasannya telah diwajibkan? Kenapa diwajibkan? Ya, sebab dia majhul. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, dah. Soalan saya yang terakhir untuk ayat ini. Kalau kutiba fa'il majhul, maka akan ada namanya naib fa'il. Soalan saya, naib fa'il mana? Tuliskan. Sila tuan-tuan. Kalau ada fa'il madinya fa'il madi majhul, ni kan fa'il madi majhul ni, maka akan ada naib fa'il. Naib fa'ilnya mana? Silakan. Apa yang diwajibkan itu jadi naib fa'il. Tak susah-susah, mudah. Apa yang diwajibkan itu yang jadi naib fa'il. Mana dia? Ya, puasa ni lah. Makanya puasa tu baris depan. Kenapa baris depan? Dia dia naib fa'il. Okey tuan-puan dia. Bukan alaikum Puan Hazlina. Bukan alaikum Puan Hazlina. Asyam, puasa. Asyam itu kan marfu' dia kan. Rafa' kan. Baris depan. Kenapa dia baris depan? Kenapa dia marfu'? Sebab naib fa'il. Okey. Boleh ya? Baik. Untuk ayat kita, tulis di ruangan komen tuan-puan. Jelas ke tidak? Makanya tuan-puan dengar ustaz-ustaz mensyarahkan ayat ini, menterjemahkannya. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Dari mana datang diwajibkan tu? Dalam kitab saya dapat mewajibkan. Kenapa? Dia majhul. Begitu. Okey ya? Tak susah-susah, mudah saja tu. Padam ya? Padam. Okey. Padam lagi. Jadi buku hijau tu membantu tuan-puan tu. Buku hijau kamus kata dasar Al-Quran itu sangat membantu tuan-puan untuk mendapatkan kata-kata. Sekali dengan tandanya ada sekali. Apa tandanya? Kotak-kotak tu apa? Apa tu? Bahasa Melayunya tuan-puan? Table-table warna tu. Kalau 4 warnanya itu kerap sangat selalu dijumpa dalam Al-Quran. Kalau 3 table kotaknya itu kotak warnanya itu kerap juga. Kalau 2 jarang-jarang, kalau 1 jarang sangat. Sudah diberikan tanda lagi. Okey. Tergantung kita lagi. Ya, nak buka ke tidak kitab tu. Okey, jadual. Oh, jadual ya. Okey, baik. Boleh ya?
Oke. Oke ya, baik. Oke. Ayat yang kedua. Oke. Baru faham mengapa warna macam tu. Oh, baru faham panasnya ya. Jadi kalau 4, dia kerap sangat selalu dijumpai dalam Al-Quran. Kalau 3, jumpanya selalu juga. 2, jarang-jarang. 1, jarang sangat. Oke. Kita ambil lagi ayatnya satu lagi tuan-tuan terakhir sebelum kita tutup kelas kita. Tak terasa nih dah nak 1 jam dah kita bersama. Okay, ya. Tuan-tuan semangat kan? Sebab tu tak terasa masa. Okay. Fawailul. Fawailul. Ni selalu kita jumpa perkataan wailul ni. Fawailul lil musallin. Fawailul lil ladzina. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Yaktubuna al-kitab. Yaktubunal kitaba biaidihim. Biaidihim. Saya tak tuliskan semua ayat tuan-tuan ya. Sebab ayatnya panjang, kita ambil yang perlu saja. Biaidihim. Ini potongan ayatnya. Ayat yang pertamanya. Surah Al-Baqarah ya. Oke, baik. Oke ya, baik. Oke, baik ya. Oke, fokus teman. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Dari ayat ini, mana perkataan yang kata dasarnya kaf, ta dan ba? Tulis silakan. Jawab teman. Silakan. Tulis tuan-puan, silakan. Puan Zainab hendak dan tidak saja. Tergantung masa kita juga. Iya. Okay. Mana dia? Silakan. Tulis tuan-puan. Okey. Yaktubuna Ustaz. Okey. Silakan. Okey. Okey, tuan-puan akan menjawab yaktubuna. Okey ya, yaktubuna. Baik, sekarang kita tengok tuan-puan, yaktubuna. Saya tanya terus kepada tuan-puan, itu perkataan apa? Jawab. Silakan. Yaktubuna perkataan apa? Silakan tuan-puan. Silakan. Itu perkataan apa? Ya, terbaik. Mantap. Puan Salmah Yusuf. Puan Maslina. Ya. Oke. Puan Wan Nurul Qalbi. Ya. Tuan Abdul Halim. Mantap. Puan Fahriah. Ya. Puan Nurmadiyah, Puan Faharah Zakaria, Puan Jamaliyah. Mantap. Luar biasa. Puan Suhaizat. Tak boleh saya sebut satu persatu. Betul semua. Yaktubu fa'al mudhari. Fa'al mudhari. Fa'al mudhari. Oke, yaktubu. Dia asalnya yaktubu. Mudhari itu asalnya yaktubu. Nah, soalan saya, kenapa ini yaktubuna? Kenapa ada waw nun di hujung tu? Itu yaktubuna ini untuk fa'il mudhari yang macam mana? Tuliskan. Nah, kenapa yaktubuna? Kenapa yaktubuna? Tulis di ruangan komen. Kenapa tak yaktubu saja? Kenapa yaktubuna? Kenapa? Nah, itu yang mesti kita cari tahu tu kan, itu yang menjadi persoalan kita. Kalau ditengok dalam komus kata dasar Al-Quran, kataba yaktubu saja. Tapi kenapa jadi yaktubuna? Itu perlu kita selesaikan. Ya, sebab dia ini domirnya hum.
Kalau yaktubu itu huwa. Dia menulis. Yaktubu tu dia menulis. Tapi kalau yaktubuna bukan dia yang menulis, tapi mereka menulis. Sebab hum, ini hum, yaktubuna itu domirnya hum, maka yaktubuna tu mereka, terjemahnya mereka menulis. Tu dia. Boleh ya? Maka itulah dia kenapa perkataan itu jadi yaktubuna. Okey, dah. Nah, jadi domir hum waw ini, domir hum ini menjadi fa'il lah. Okey, menjadi fa'ilnya. Okey. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai dalam solatnya. Fawailun. Wailun ini celaka. Celaka besar. Celaka besar lah. Celaka. Fawailun. Maka fawailun lillazina, celaka besar, lillazina bagi orang-orang yang, bagi allazina orang-orang yang yaktubuna mereka menulis alkitabah. Apa terjemahan alkitab? Tulis di ruang komen. Silakan tuan-tuan. Alkitab itu dalam ayat ini diterjemahkan apa kira-kira? Ya, alkitab tu alkitab lah. Bukan buku ya, alkitab lah. Alkitab. Alkitab tu maksudnya apa, Ustaz? Ini boleh tuan-puan tengok di tafsirnya. Okay ya. Sebab ya dia celakalah bagi orang-orang yang menulis alkitab biaidihim. Apa maksud biaidihim, tuan-puan? Biaidihim itu bi dengan ID. Dengan kedua tangan mereka. Celakalah, maknanya itu mereka yang buat kitab. Mereka yang menulis sendiri. Mereka yang mengarang-arang. Okey ya, celaka besar. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Celaka besar bagi orang-orang yang menulis alkitab, ya, menulis alkitab biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya itu bukan kalam Allah, bukan firman Allah, tapi mereka yang mengarang-arangnya. Itu celaka besar. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, jadi di sini ada dua perkataan yang ada kataba, yaktubuna satu, alkitab satu. Alkitab itu boleh diterjemahkan buku, boleh diterjemahkan alkitab. Dalam ayat Al-Quran, alkitab ini lebih banyak diterjemahkan alkitab saja. Alkitab tu alkitab lah. Cuma dalam kita bahasa Melayu, alkitab itu diterjemahkan buku. Boleh ya? Okey, dah. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Sila. Boleh tuan-puan buka muka Al-Baqarah ayat 79. Ni Al-Baqarah ayat 79. Tuan-puan boleh cari tahu asbabun nuzul ayatnya, sebab-sebab ayat diturunkan, kisah berkenaan dengan apa ayat ini. Silakan. Boleh supaya lebih faham lagi. Saya hanya membawa tuan-puan melihat kenapa kataba ni menjadi yaktubuna. Itu saja. Okey, itu saja. Yang untuk syarahan lebih dalam, tuan-puan boleh tanya ustaz yang lain, pakar-pakar tafsir, pakar-pakar lughah, insya-Allah. Boleh tuan-puan ya? Okey. Okey, saya rasa cukup sampai di sini kelas kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ikut serta tuan-puan. Semoga kelas kita yang sebentar ini bermanfaat untuk tuan-puan semua ya. Tuan-puan melihatlah bagaimana cara kita mengetahui perkataan-perkataan tu. Supaya tuan-puan kalau nak rujuk dalam Kamus Kata Dasar Al-Quran membantu tuan-puan, insya-Allah. Boleh ya? Okey, baik. Kita jumpa lagi minggu hadapan kalau tiada halangan, insya-Allah. Salam Jumaah Mubarakah untuk tuan-puan semua. Saya doakan semoga urusan tuan-puan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih dalam belajar ni, semoga insya-Allah ya. Okey, baik. Dan kita jumpa lagi. Saya tutup kelas ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Topan.